perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Izmi Faris dalam Assalamualaikum Subuh. Kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al-Hijrah. 17 Mei 2023 bersamaan dengan 26 Syawal 1444 Hijrah. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah berada di penghujung bulan Syawal. Subhanallah, yang buat open house tu jangan lupakan kami di sini, insya-Allah boleh jemput juga kita. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa juga untuk kita beramal soleh, ibadat kita dalam bulan Ramadan jangan kita tinggalkan. Sebab itu mungkin satu perkara yang kita panggil sebagai istiqamah dan mungkin penyebab agar kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kepada anda yang sedang menonton juga boleh menonton kami di Facebook TV Al-Hijrah kita. Kita juga bersiaran secara langsung di sana, boleh like, boleh share, boleh komen di ruangan komen yang disediakan, tulis poin-poin kita. Mungkin ada persoalan-persoalan yang nak ditanyakan kepada panel-panel kita, insya-Allah untuk kita bicarakan. Topik kita pada pagi ini berkaitan permulaan kami, berkaitan dengan ibu dan ayah kita. Sebab itu kalau kita tengok berkaitan dengan topik ini adalah satu topik yang sangat tidak boleh kita lari. Sebab siapalah kita kalau kita bukan daripada ibu dan ayah kita. Dan pertemuan kita pada pagi ini, perbincangan kita pada pagi ini, kita bawakan kepada anda panel yang tidak asing lagi bersama dengan kita untuk berbicara dengan ibu, untuk berbicara tentang ibu dan ayah. Kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah yang merupakan pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Ustaz, mas datang sini mesti berseri handsome Ustaz. Tak tahu. Ada betul Ustaz? Tak ada betul. Lama nak mikir tu betul tu, subhanallah. Lambat nak download. Lambat nak download, subhanallah. Selamat datang Ustaz kepada TV Al-Hijrah kita pada pagi ini. Assalamualaikum subuh. Dan kita bawakan juga kepada penonton-penonton selebriti pelakon kita, itulah Kak Laila Nasir. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau kita biasa tengok wajah Kak Laila Nasir ni kadang-kadang geram, dia tengok kan. Pasal apa geram tu? Bukan pasal dia hari ini, tapi sebab watak yang dibawakan itu. Mungkin Kak Laila boleh cerita sikit perkembangan terkini sekarang ni apa yang tengah buat? Sekarang ni masih lagi nak siapkan drama Andai Itu Takdirnya yang tengah bersiaran sekarang. Okay. Tapi kita orang pun masih lagi syuting lah. Oh, masih lagi syuting? Masih lagi. Masya Allah. Dah on air tapi masih lagi syuting? Masih, tapi yang dah hujung-hujung lah. Oh, okey. Itu dah cabaran seorang pelakon kena kejar deadline tu kan. Ya. Supaya dapat menghiburkan penonton-penonton semua, insya-Allah. Dan pagi ni Kak Laila kita bukan nak menghiburkan kita tapi nak berkongsi mungkin tips-tips berkaitan dengan ibu dan ayah kita. Kita nak mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Mungkin Ustaz boleh mulakan perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan mungkin tanggungjawab ibu dan ayah kita ini sangat-sangat besar Ustaz. Mungkin Ustaz boleh buka perbincangan kita dengan perbincangan kita permulaan kami. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa baraka wa azzam wa ala alihi was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
wa alaina ma'hum fi kulli lamhati wa nafas 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Izmir. Terima kasih juga Kak Laila yang sudi menemani kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Menyebut berkenaan dengan ibu dan ayah, saya ni kedua-dua dah tak ada. Allahumma. Jadi bila bercerita tu saya kena kontrol sikitlah. Takut nanti kan mengalir air mata. Banjir. Banjir besar nanti. Kami ada sini untuk mendengar kisah-kisah Ustaz. Ibu dan ayah ni permulaan kita lah. Macam lagu tu, ayah dan ibu itulah permulaan kami. Kalau Ustaz Izmir nyanyi ni lagilah cair. Pagi Ustaz, subuh-subuh ni. Jadi ibu dan ayah ni permulaan kita lah. Semua yang bernyawa pernah melalui saatnya berada dalam rahim ibu kita yang kita tumpang 9 bulan 10 hari tanpa bayaran. Lahir kita ke dunia daripada rahim ibu kita. Nama pun rahim. Rahim tu kalau dalam bahasa lama Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Marbawi dia sebut sebagai kantung. Kantung rahim tu kantung kasih sayang. Maknanya kita tu diletak dalam tempat kasih sayang dalam rahim tu sendiri. Jadi tentu sekali lah bila kita lahir daripada ibu dan datangnya daripada ayah kita, maka kedua-dua ini wajib kita hormati, wajib kita sayangi hingga hujung nyawa. Bahkan selepas mereka tiada pun kita wajib menyayangi mereka dan sentiasa mendoakan mereka. Sebab itulah perintah kita ni buat baik pada mak dan ayah ni selepas perintah kita sembah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tak sebut apa semayang, tak sebut infak. Selepas kita diperintahkan Allah ta'budu illa iyyah, tidak boleh sembah melainkan dia iaitu Allah. Kemudian Allah sebut wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu ayah kita kena buat ihsan. Ihsan inilah perlakuan yang terbaik yang kita buat untuk ibu dan ayah, bukan sebagaimana kita buat baik pada orang lain. Maknanya terbaik. Dan Allah sebut dalam surah Al-Isra tu, jika sekiranya kedua-dua sampai usianya tua dalam jagaan kita pula, maka fala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kamu kata kepada mereka dengan perkataan sependek-pendek je. Maknanya siapa saja yang melalui saat ibu dan ayah tu tua, sakit dalam jagaan kita, dia tahulah macam mana Allah sebut perkataan tu. Dia tak keluar dalam keadaan mak ayah kita sihat. Ayah kita sihat, mana berani nak ayah kita. Ayah kita. Sekali kita pun senyap je. Ayah dulu-dulu kan. Ayah sekarang lembut sikitlah kan. Jadi masa mak ayah kita sihat, ayah kita tak berani sergah dia. Mak kita sihat pun kita tak berani buat lebih kurang. Boleh jadi begitu. Tapi bila mak ayah kita dah sakit, lemah, tua, perlukan bantuan, perlukan sokongan, perlu kita angkat, perlu kita usung, perlu kita dukung, pada ketika itu kemungkinannya tersebut perkataan, alah mak ni susahlah, ayah ni merungut. Jadi sependek-pendek rungutan je dah menyebabkan dosa pada kita. Maka kena ingatlah semua kita tentang tanggungjawab kita pada ibu dan ayah kita. Jangan sekali-kali ada perasaan yang tidak puas hati dan juga perasaan ingin kita buat sesuatu yang tidak baik pada ibu ayah kita. Kena sentiasa berfikir untuk buat sebaik mungkin untuk ibu ayah kita. Sebab pernah sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, siapakah saya patut buat paling baik, yang berhak saya buat baik? Rasulullah kata, ummuk. Satu ayat menyebut ummak, ibu kamu. Kemudian siapa lagi lepas tu? Rasulullah kata ibu kamu. 2 kali dah. Kali ketiga siapa? Ibu kamu. Lepas tanya lagi, lepas tu siapa? Ayah kamu. Bermaksud 3 kali. Kata ulama, kenapa 3 kali Nabi sebut ibu? Sebab dalam Quran sebut hamalathu ummuhu kurha, dia mengandungkan kita tu penat dah, melahirkan pun penat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan tempoh mengandung dan menyusukan anak tu 30 bulan. 30 bulan bermaksud 2 tahun menyusukan, 6 bulan sekurang-kurangnya dalam kandungan, sekurang-kurangnya 6 bulan. 30 bulan mak kita susah, kita menyusahkan mak kita. Hanya dengan mengandung susah, susah demi susah. Kemudian lahir pula susah lagi. Tak pernah berhenti susah mak ayah kita mendidik kita sampailah hingga kita besar. Kita pula menyusah mak
mak sekali lagi pula. Bila dah kita makin besar ni dah mungkin dah berada sikit, mungkin kita dah rasa kita ni hebat, mula kita menyusah mak dengan cara berbeza pula. Jangan sekali-kali ada sikap begitulah, terutamanya bila kita dah dewasa. Hendak sentiasa buat baik pada ibu ayah kita lah. InsyaAllah. Bila dah ada Kak Laila sebut macam mana? tips-tips yang mungkin dia kan. Atau nak sebutkan dah ada apa-apa saja yang pada kita kaya, senang, sehat tu kan. Sedang susah. Lalu pada ketika itu mak dan ayah kita tinggalkan, betul tak? Allah. Ramai yang buat gitu. Hamalat ummuhu wahnan Wahnan ala wahnin. Surah Luqman, insya-Allah. Mungkin kita nak doakan juga pada ibu dan ayah Ustaz Azli berkaitan mak ayah, dan semoga ditempatkan di kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin. Allahumma amin. Dan Kak Laila mungkin boleh kongsi dengan kita bagaimana jasa untuk kita nak balas. Kita tahu jasa ibu dan ayah ni sangat besar. Betul. Kita tak boleh nak balas walaupun kita bagi dengan duit berjuta sekalipun. So bagaimana pandangan Kak Laila berkaitan nak membalas jasa ibu dan ayah ni? Silakan. Memang semua orang tahu setiap anak sepatutnya memang tanggungjawab dia untuk membalas jasa mak ayah, walaupun kata kita memang tidak terbalas jasa mak ayah ni memang terlalu besar, tidak terbalas, tapi kita buat sehabis baiklah dengan bagi layanan yang baik. Bila dia dah tua, kita dah dewasa, maknanya dia dah tua, dah uzur kan. Kalau yang sakit, jadi ada cara-cara dia, macam mana cara kita nak melayan dia. Cara orang tua, macam kita bersembang dengan dia pun, dengan tonasi kita yang nada kita tu kena rendah kan, suara kita tu jangan tinggi. Macam Ustaz kata, pun tak boleh. Jadi yang lagi nak tinggi ke, lagi nak bercakap, nak bagi arahan, suruh ke apa, semua tu tak boleh sepatutnya. Kita kena jaga hati dia, yang penting. Tapi itulah kalau kita katakan bahawa nak membalas jasa tu sebenarnya satu benda yang sangat besar kan. Tapi mungkin kita tahu nak membalas jasa tu memberikan kebahagiaan. Mungkin kalau boleh tahu mak Kak Laila umur berapa? Sekarang tahun ini mak masuk umur 70 tahun. 70 3 hari tu. Masya-Allah, nampak sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan juga mak Kak Laila dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah, kuat untuk tambahkan amal soleh dan ibadat. Kita nak tanya juga kepada ustaz, mungkin ada ancaman juga kelebihan bagi orang yang berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Tapi kita nak beristirahat seketika, insya-Allah. Kembali kita selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
masuk waktu solat ni, Mama. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan, Ayah? Tahu pun. حي على الصلاة. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah, Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia teaser untuk Musalla Ar-Raudhah di Kuantan, Pahang. Kita tontonkan kepada anda semua berkaitan dengan Musalla Ar-Raudhah. Kita nak tahu berkaitan dengan Musalla Ar-Raudhah ini, tapi kita masih lagi berbicara berkaitan dengan permulaan kami. Kita bawakan kepada anda Ustaz Azli dan juga Kak Laila Nasir untuk berbicara berkaitan dengan ibu dan ayah ini. Tadi dah kongsikan sikit berkaitan dengan ibu dan ayah, macam mana nak balas jasa. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada kami berkaitan dengan apa dia mungkin ancaman-ancaman bagi penonton-penonton kita tahu. Kalau kita derhaka pada ibu dan ayah kita, tak buat baik pada ibu dan ayah kita, apa sebenarnya ancaman yang Allah berikan kepada orang yang derhaka pada ibu dan ayah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tadi nampak yang bertanya, ada yang berkonfrontasi dengan ibu ayah. Hanya kerana perkara-perkara remeh. Saya pun ancaman ni banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis disebut tentang ancaman mereka yang ahli ibadah pun pernah berlaku bagaimana sibuk beribadah sampai tahap terlupa nak jawab panggilan ibu pun sehingga Allah hukum. Apa yang didoakan ibunya yang terlintas tak baik itu berlaku pada dia. Itu kena buka Sunan Tirmizi cerita tentang satu hadis berkenaan dengan derhaka pada ibu di mana Imam Muslim, Imam Nawawi ada buat syarahkan hadis ni begitu panjanglah. Kenapa kita ni tak ambil peluang sebenarnya? Saya cakap lebih dalam kita kata ayat yang positif lah. Kenapa kita ambil peluang bila kita ada pendoa paling setia untuk kita? Kenapa kita ambil peluang itu untuk kita dapat doa yang mustajab? Kan 3 doa yang mustajab, satunya ialah doa ibu ayah pada kita. Selagi mana ibu dan ayah kita masih ada, selagi itulah 2 orang yang tak pernah berhenti doa untuk kita. Mungkin kita tak tahu. Kalau kita belum ada anak. Bila kita dah ada anak, kita tahulah memang ibu dan ayah ni paling setia mendoakan anak-anaknya kebaikan, berjaya, dapat jodoh yang baik dan macam-macam. Itulah pendoa yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kita dan Allah mustajab doa. Bila kita sedar tentang kedua-dua ini merupakan satu aset besar pada kita, bila kita dah hilang kedua-duanya. Pada ketika itu, bila mak kita tak ada, kita rasa separuh hidup kita ni dah hilang. Terutamanya doa ibu kita yang mustajab ni dah hilang. Kita rasa keberkatan hidup kita macam kurang. Kita rasa macam tu. Kemudian bila ayah kita pula tak ada, macam tu juga. Dulunya ada seorang, 2 tinggal seorang. 2 dah tak ada lepas pada tu. Maka kita kehilangan 2 pendoa setia untuk kita. Jadi selagi mana ibu dan ayah kita masih ada, ambil peluang. Buat baik untuk ibu ayah kita. Walaupun ialah ibu ayah ni, walaupun kita buat jahat pada dia sekalipun, dia tetap doakan kebaikan untuk kita. Cuma janganlah kita jadi anak yang begitu derhaka namanya. Bila ibu ayah buat baik pada kita, kita balas dengan kejahatan. Sentiasa dalam hidup kita ni, berdoa setiap kali lepas solat, Allahumma ghafir lahu. Kalau anak mak ayah kita dah meninggal, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau lah masih hidup, doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa itu jangan putus. Itulah cara yang terpaling ringan kita nak buat jasa pada ibu dan ayah kita. Itu sikit Ustaz Izmi. Nanti kita dengar Kak Laila lebih sikit panjang kita. Juga tahu juga perkongsian. Tapi itulah sebenarnya selagi mana ibu dan ayah masih lagi ada Ustaz selagi itulah kita kena berbuat baik. Pasal itu saja jalan yang baik untuk kita nak dapatkan kebaikan dalam dunia dan juga dapat doa percuma. Tak kena bayar pun. Tak kena bayar. Macam Kak Laila duduk dengan ibu, mak duduk di rumah sekali kan. So mungkin ada pengalaman menjaga mak dan mungkin sikit boleh bagi tips dan pesan pada penonton-penonton kita untuk jaga mak ni bagaimana Kak Laila, silakan. Pengalaman Kak sendiri dalam jaga mak Kak. Yang
Tak tahulah nak cakap, tapi saya menjaga mak ni lepas pada ayah tak ada lah. Dulu mak dengan ayah duduk kat kampung kan. Tapi bila sejak ayah dah tak ada tu, jadi bawa mak duduk dengan saya di Kuala Lumpur lah. Alhamdulillah mak saya sihat. Tak adalah sakit-sakit yang ni, sakit orang tua je lah. Yelah, sakit orang tua. Kan nak sakit lutut sikit ke apa. Tapi kita kena sediakanlah ubat-ubat dia tu, suplemen dia ke apa kan. Macam itulah, bagi minum jenis susu ke kan, untuk jenis yang orang tua lah. Tak payah dia nak bawa pergi hospital apa semua, tanpa bawa ke hospital sebab dia sihat je, alhamdulillah. Lepas tu pengalaman akak sendiri, luangkan masa dengan dia, berbual. Macam akak sentiasa sibuk pergi syuting, dekat set syuting lah, ada urusan-urusan di luar kan. Tapi kena cari masa untuk berbual dengan dia. Sebelum keluar tu kita ada time-time kita kan. Kadang pagi ke sambil kita minum breakfast tu apa, sembang dengan dia. Apa yang nak buat. Berbual macam kawan. Okey. Selalunya kita akan, orang tua dia suka bila mengimbau yang dulu-dulu dengan masa kita kecil-kecil, kita cerita balik. Ada seronok lah. Ada seronok. Masya-Allah. Tu sebab kalau kita ada ibu dan ayah tu yang kita kena, maknanya kena ada masa dengan ibu dan ayah, sembang Kita kena sama, cari masa. makan minum sama. Kalau ada masa free mungkin boleh bawa keluar. Ya. Itu pengalaman Kak Laila dalam menjaga ibu di rumah. Ada satu komen dekat sini Kak Laila, dekat cahaya hidupku, dia kata saya minat lakonan Puan Laila Nasir ni bila bawa Terima watak kasih. biasa-biasa, baik-baik sebab orangnya cantik. Jangan bawa watak-watak jahat dah ya Puan, dia kata. Maknanya dia memang menonton lah cerita Kak Laila Nasir ni kan. Itu sebab berkesan lah, kalau mana orang tak suka tu maknanya berkesan dengan lakonan kita. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perkongsian Kak Laila dan juga Ustaz Azli berkaitan dengan tajuk kita, permulaan kami ibu dan ayah. Mudah-mudahan kita doakan ibu ayah kita dirahmati, berkati oleh Allah SWT. Ustaz, di hujung ni mungkin kita nak cerita berkaitan dengan Musolat Ar-Raudhah. Ustaz, apa perkembangan terkini dan mungkin boleh war-warkan kepada penonton semua. Terima kasih Ustaz Azmi. Musolat Ar-Raudhah kita akan terima, dipanggil istilahnya handover pada bulan 7 nanti, siap sepenuhnya. Jangkaannya tarikh itulah 2 bulan lagi dah. 2 bulan lagi. Jadi dalam tempoh 2 bulan ni, apa finishing punya kerja ni agak renyah sikitlah. Banyak sangat benda yang kena buat yang perlu ketelitian. Dan costing dia besar. Besar. Orang Melaka ke apa. Besar dia punya kos dia, sebab kita nak pasang, nak letak ash tu, CLC, Cialuka tu yang bunga-bunga dekat mihrab, dekat mimbar, khat apa semua tu, kemudian kapet. Yang tu semua kerja-kerja yang halus dan juga memerlukan bajet yang besar. Jadi bagi mereka yang nak ada saham akhirat dalam pembinaan masjid, saya alu-alukanlah, mari bersama-sama dengan kami, sama-sama kita bina rumah Allah atas muka bumi ini. Nanti Allah bina untuk kita mahligai dalam syurga. Jadi peluang masih ada 2 bulan yang berbaki ni. Boleh terus direct ke akaun kami kalau nak sumbang, ataupun boleh kontak hotline kami, Cik Munirah, nanti untuk menjawab panggilan tuan-tuan, perempuan semua. Dan jika sekiranya nak membeli sambil menyumbang, ni boleh beli, dapatkan buku Tua The Quran yang saya jadikan sebagai modul setiap hari Rabu pukul 8.30 pagi tu. Sekejap lagi dah. Buku ni harga RM70, harga RM35 terus kita tolak untuk pembinaan Musolat Ar-Raudhah. Maknanya sambil membeli, sambil menyumbang untuk pembinaan masjid, ada buku, ada ilmu, ada mahligai Allah sedia untuk kita di syurga esok. Sebab kita bina masjid walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil daripada tu. Nabi kata Allah telah bina untuk dia mahligai dalam syurga. Masya Allah. Sambil membeli, sambil kita menyumbang kepada Musolat Ar-Raudhah. Mungkin Ustaz sikit untuk penutup ni, pesanan kepada penonton-penonton agar jadikan juga sebahagian daripada apa yang kita buat ini untuk sama-sama join Musolat Ar-Raudhah. Ustaz, silakan. Nabi sebut tidak berlalu satu pagi melainkan pagi-pagi ada 2 malaikat mendoakan kita. Maka berkata malaikat pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah pada si penyumbang ini keuntungan. Pahala berlipat kali ganda atas apa yang disumbangkan. Dan malaikat kedua kata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berilah pada si pemegang harta ni yang kedekut hangit ni kerugian. Maknanya dia simpan duit, dia rugi. Siapa keluar duit, dia untung. Duit ni kita sumbang ni macam air mengalir. Kalau kita tahan, dia tak mengalir lagi. Kalau kita biarkan sentiasa dia mengalir, dia akan terus mengalir sampai bila-bila. Maknanya pahala kita itu berpanjangan. Maknanya kena yakin Ustaz, apa yang kita buat. Dan tak pernah dalam sejarah pun orang yang bersedekah menginfakkan harta ni dia miskin.
lagi sedekah lagi betul. kaya, lagi sedekah lagi kaya. Itu dia, mungkin kita boleh join musola Ar-Rawdah ini untuk sama-sama membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah binakan rumah kita di dalam syurga nanti insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Azli berkaitan dengan perkongsian kita tentang permulaan kami dan juga perkongsian tentang musola Ar-Rawdah kita pagi ini, dan terima kasih juga kepada Kak Laila Nasir atas perkongsian dan juga tips-tips pesan-pesan pada kita agar kita boleh bawa balik oleh-oleh untuk nak menjaga ibu dan ayah kita agar dapat kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Dan kepada anda yang sedang menonton, sekejap saja lagi insya-Allah dalam Assalamualaikum kita akan berbicara berkaitan dengan anak kita pembuli ataupun pemukul. Itu sebab kita bincangkan berkaitan dengan ini. Topik kita yang sangat hangat insya-Allah. Sekejap saja lagi pukul 7 insya-Allah kita berjumpa dalam Assalamualaikum. Semuanya sebentar lagi insya-Allah.